Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Komarina binti Adam. Matrik nombor saya A18A0611. Saya dari kelas ARS 3053 Retail Technology L1. So, saya sekarang di semester Februari 2019-2020. Jadi hari ini saya akan evaluate website uh, handbag branded. Okay. Hermes, Louis Vuitton, Christian Dior dan juga Christian. Selamat menonton. Saya akan tengok website Hermes handbag. Okay. Ini adalah website Hermes. Kita boleh tengok dia berwarna soft. Okay, dia ada video untuk men's collection summer 2021. Ini adalah interface website dia. Dia ada men silk, fashion jewelry, home, watches, small leather goods, men ready to wear, shoes, and fashion accessories. So the below part has the forgotten bag. It is a lost mosaic AU24 bag, and there is a video. This is this they describe their bag. Look, it's in the bag. There is a view bag, black in color, and the prices 42,700, 36,900. Variety types, design of bags. Okay, this one silk. Okay, this one ink blue. This is scarf, I think. Okay, this is scarf. This one twilly, apa tu, rantai. Ada dress 4,000. Objects for interior life. Okay, sini ada organic strength. Okay, this one perhiasan rumah. Okay, bagi sesiapa yang sukakan kemewahan, Hermes adalah salah satu koleksi untuk dimiliki lah bagi orang-orang yang berkemampuan. So dia punya ni ada banyak women, men, home, jewelry, fashion jewelry, watches, makeup, shoes, bag and small leather goods, scarf and silk accessories, equestrian, ties and pocket square, reading and writing, baby gift. And this one, how to join Hermes. Okay, there is a button to find a store, and there is a account and how to contact them. Okay, a lot of button. And of course, Hermes is a user-friendly website, so people can go through their website and search what they want. Okay, there is a lot of items here. Okay, so I want to buy bag for women. Okay, oh my god, there is a lot of items in women button. Okay, there is ready to wear scarf and silk accessories, shoes, bag and small leather goods, belts, hats and clothes, jewelry, fashion jewelry, watches. And every item they create their story to put a value in the item. So the price high, and of course the quality is very very good. Okay, it is long lasting and very valuable. Okay, I want to, okay, bags. Oh, there is bag and clutches, small leather goods, luggage, leather accessory. Okay, I want to open this bags and clutches. Okay, there, oh my god, there is horses. It means the website is running. Bags and clutches. Okay, there is, I think this one is Birkins. Okay, people are calling Hermes handbag as Birkins, so I don't know what it means, but it means I think it means a high value handbag. Okay, look, 39,000. A small strap, 4,550 ringgit for only strap. Okay, let me find how to check out the items. The website is very good because a lot of information that customer can find. Okay, I pick one. Alright,
I want this. Okay, kita tengok ada warna apa. Okay, dia macam gini. Ada warna biru. Okay, dalam dia macam gini. Dia tunjuk dalam dia macam mana. Ada zip. Boleh buka. I think this is magnetic. Okay. Alright. The side, the back, the side and in front. Alright. Dia ada tunjuk berapa keluasan bag tersebut. Berapa cm luas, lebar. Okay. Dia ada product detail. Kita boleh tahu pasal detail produk. Kita boleh tahu pasal macam mana dia shipping, macam mana dia return and exchange, macam mana dia customer nak bayar pakai card apa. Okay. Okay, this one macam nak bagi hadiah dekat orang. Okay. Alright. So kita cuba add the card. Okay, I view my card. I don't know how to pronounce card or chart. Okay. Okay, okay, dia ada tulis dekat sini step by step. Okay, card, checkout and confirmation. Okay, kita boleh, okay, so kat sini ada button, boleh kurang, boleh tambah. Okay, kalau kita nak bagi hadiah dekat orang, kita boleh tick kat sini. Ini adalah special box dia yang orang kaya akan kumpul, orange box ni. Okay, ini adalah customer service dia, boleh call, and dia punya service Monday, Thursday and Saturday. Monday to Friday 9 AM to 6 PM, Thursday 9 AM to 7 PM, Saturday 10 AM to 6 PM. Okay, dia free standard delivery, return and exchange, shop securely. Dia guna Visa, Mastercard, UCB, UnionPay. Okay, I try to check out. Dia boleh beli online Okay. Total 39,000 new customer. Okay, kalau new customer masuk ke email and sign up as a new customer. Okay, kita pilih delivery dia macam mana, payment dia macam mana. Okay. Okay, kalau returning customer, masuk ke email, masuk ke password, sign in. Lepas tu kita proceed lah untuk beli. Alright. Okay, so kita next, kita akan tengok website. Website apa Louis Vuitton. Okay, Louis Vuitton. Ni ke website dia? Okay. Okay, ni website dia. Okay, untuk pengetahuan, Louis Vuitton baru je sejak MCO dia dia baru je implement diorang punya online boutique. So pelanggan-pelanggan bolehlah shop LV online. Okay, ramai artis yang beli barang-barang daripada LV dan diorang buat hashtag shop LV online. Okay, so macam ni dia punya website. Okay, Louis Vuitton dia punya website lebih friendly, user friendly, sebab dia boleh ship to Malaysia contohnya lah. Okay, dia kat sini ada tulis new arrival of Louis Vuitton product. There is women product, men product, art of living and also magazine. So okay, kita tengok new. Okay, kalau new, kita tekan new, dia ada women and for men. So kita tekan for women. Okay, dia ada macam-macam Ada 4 koleksi yang terbaru dia lancarkan. LV Pond 9, Louis Vuitton Signature Looks, LV Escale Collection, Shoes Collection Spring Summer 2020. Okay, kita tengok Shoes Collection 2020. Okay lah. Saya rasa macam okay, kita tengok handbag. Okay, kat sini kalau kita search, kita tekan for women, dia ada banyak sangat koleksi for women. Gift for women, must have handbags, wallets and small leather goods, travel, accessories, ready to wear, shoes, fragrance, watches, jewelry, fashion show. Okay, kita tengok handbag. Macam-macam walaupun dia berjenama, dia ada banyak sangat produk untuk meet dia customer service. Okay, kat sini kita tengok mini bags. Dia siap tulis shop by title.
Okay, kita tengok sini. Oh, keluar balik spring sama. Okay. Kita tak keluar. Tiara kereta. Nyanyi pula. Okay, dia ada keluar kat sini, mini packs. Saya tak tahu kenapa line tiba-tiba lambat. So macam inilah student buat kerja di kala pembelajaran online. Okay, kat sini. Okay. Louis Vuitton punya website dia sangat bagus berbanding dengan Christian Dior, sebab Christian Dior dia tak ada details description pasal produk dia tak ada tulis harga. So macam pelanggan tertanya-tanya berapa harga bag tu, berapa harga bag ni. And kalau Louis Vuitton ni dia ada harga dia ada tunjuk gambar apa semua. Okey lah, dia ada pilihan warna. 13,000, 5,000, 6,000, beribu-ribu ya bag Louis Vuitton. Saya rasa yang ni yang baru. Dia tak ada tulis yang baru ke yang lama, design lama. Okay, maafkan line saya, dia agak lambat. Okay, dia boleh pilih kat sini material dia nak yang macam mana. Monogram ke, AP ke, ada leathers. Okay, saya tengah diet, maafkan notification tu. Dia suruh saya minum air sebab saya dah banyak sangat bercakap. So kat sini dia ada dua size, Mini Dauphine and Dauphine MM. Mini Dauphine ni kecil sikit, Dauphine MM ni mungkin medium kot. Okay, so customer boleh pilih and add to bag. So harga dia 13,000. Kat sini juga ada dia punya description pasal berapa ukuran bag tu. Dia ada pilihan saiz dan sebagainya. Kat sini dia ada juga dia ada dia punya custom service, macam mana nak jaga produk. Okay, jangan kena panas sangat. Kalau kena air lap, macam biasalah bag mahal kan, tak boleh guna sabun. Yelah, bag mahal, kita kena jaga elok-elok. Tak boleh calar untuk jaga kualiti bag tu. Kalau jual balik pun ada harga. Okay, kat sini dia ada product care, client service, dia ada macam mana payment information dia, delivery details dia, exchange and return dia, packaging dia. Okay, lengkap lah website Louis Vuitton ni. Okay, ni cara macam mana dia stylekan bag signature look tu. Bag apa ni tadi? Okay, bag Mini Dauphine. Okay, macam mana dia gayakan dengan boot dari LV, earring daripada LV juga. Okay, so kita nak tengok macam mana dia pelanggan buat payment dekat LV ni ya. So dia cakap kat sini, payment can be made by credit or debit card or bank transfer for purchase made over the phone through client services, and they accept credit card or Visa, American Express and Mastercard. So dia ada terangkan kalau kita order barang, kita punya billing address tu must correspond to the address of credit card. So kalau tak, dia orang tak akan proceed kita punya barang tu. Okay, sebabkan all transaction are secured. Louis Vuitton website provide with an SSL encryption system. Maksudnya dia punya security system dia tu, dia jagalah sebab bag beribu-ribu. So dia tak nak apa-apa yang membahayakan duit customer dia. So kalau melibatkan pembayaran antara Louis Vuitton dengan dia punya customer saja. So orang lain tak boleh tengok lah dia punya transaction tu, siapa yang beli, orang lain tak boleh tengok. Okay, Louis Vuitton ni sangat bagus dalam menjaga dia punya customer service dekat website dia. Okay, seterusnya kita akan cari jenama bag lain. Okay, saya terfikir satu bag, jenama bag iaitu Christian Dior. Dia hampir sama dengan Brad Christian, nama dia Christian Dior. Okay, kat sini ada official online site dia. Okay, kat sini dia ada boleh discover lah dia punya
Contoh Fall Winter Collection, dia punya new release lah. Kita ada je Dior Perfume, Dior Bobby Bag, Summer Collection, Fall Collection, macam-macam. So kita tengok dia punya interface. Kat sini dia ada, okay, Dior ni ada macam-macam jenis produk dari segi women fashion, men's fashion, fragrance, makeup, skincare, kids fashion, Maison, gift, news, and also dia punya fashion show. So korang boleh pilih je, korang pula, sorry. Contoh, okay, kita pilih women's, kita pilih bags. Okay, kalau bagi new customer baru berjinak-jinak nak beli handbag mahal kan, handbag Dior, so kita boleh search lah kat sini all the bags. So dia akan keluar semua bag-bag Dior. Sama ada yang baru ke, yang latest ke, yang lama ke, dia akan keluar. Okay, kenapa tak keluar ni? Alright. So kat sini dia ada macam-macam Dia boleh filter nak shape apa kau. Dia ada 480 macam-macam jenis bag, mini bags and bags, messengers and backpack, tote bag, handbags. Lepas tu dia boleh filter kat sini. Kita nak jenis material apa, colour apa, collection yang mana. Okay. Okay, kita boleh search lah kat sini, macam-macam ada. Tapi okay, kita tengok tote bag. Okay, tote bag ni kalau tak silap saya paling murah harga dia RM12,000 Malaysia. Dan saya tak pasti yang latest design ni mungkin lagi mahal. Tapi sayangnya saya rasa website bukan saya rasa, sememangnya website Christian Dior ni dia tak boleh nak check out. Dia kena find a boutique. Dia kena pergi dekat boutique tu dan tunjuk saya nak barang macam ni. Kalau tak ada kat boutique tu akan tempah lah untuk kita. Okay, kat sini dia boleh tulis kita dekat mana, country apa, tahun apa. Kita boleh tulis email kita kat sini. Dan diorang ada promotion kat sini. Bukan promotion lah, ada boleh follow dia punya Instagram, Twitter, Tumblr and Facebook. International version. Okay, dia akan keluarkan macam ni. Macam gitu. Dia ada description pasal sesuatu produk tu juga dekat dia punya barang, dekat dia punya website. Contoh kat sini dia ada signature, dia terangkan dia ada signature Christian Dior dekat on the front bag. Lepas tu dia boleh by hand ataupun over the shoulder. Lepas tu dia tulis juga dia made in Italy. Dia made in mana lah. Okay. Contoh. Okay, kita find a boutique. Dia tak boleh check out Dia tak boleh online. No shop could be found. Okay. So kalau nak dekat butik-butik Malaysia ni, dia boleh ni lah. Dia boleh tempah lah. Okay. For me, website Christian Dior ni tak berapa nak mesra pengguna. Sebabnya dia tak boleh check out. Barang-barang dia sangatlah limited. Contoh ada berapa je dekat dunia ni yang orang boleh beli. Maybe. Okay. Itu saja dari Christian Dior. Christian yang ni adalah designer tempatan yang mengeluarkan bag, wedding shoes, heel shoes, footwear and purse. So kita akan tengok dia punya laman web. Okay, Christian yang punya interface dia macam gini. Dia ada promotion dia dekat atas ni. Latest design ataupun promotion dia akan keluarkan dekat atas ni. So this is wedding shoes. This one basic collection, shop handbag, and this one sale. So kita nak tengok handbag. Okay, saya berpengalaman membeli handbag di Christian. Dia agak sulit untuk check out. Masa yang untuk pilih tu agak senang sebab dia very details. Dia punya, kita nak apa, kita nak letak nama ke, warna ke, dia very detail. So dia ada macam-macam jenis. Ni semua yang baru. So kita pilih lah salah satu. Okay, kita tengok ni yang sold out. Okay, kalau dia dah sold out, dia akan tulis kat bawah ni sold out. Tapi kalau warna tu ada, contoh saya pilih warna apa ni. Okay, Janet Mini Porcelain Patch. Okay, kalau macam gini maknanya stok tu masih ada. So kita boleh pilih warna dekat sini and boleh tambah nama.
kat sini dia ada tulis 10 patah perkataan. Okay, untuk pengetahuan, ada beg Christy Ng yang boleh tulis 2 patah perkataan je. So, boleh tulis apa-apa, tapi charge dia harga RM35. Warna silver, warna blind RM35, warna gold RM35, warna silver pun RM35. So kalau tak nak, boleh clear personalization dekat situ. So kalau kita nak bag ni, kita add to bag. So kita check out lah, kalau kita nak continue shopping pun boleh. So kalau kita ada promotion coupon code ke, ada gift voucher ke, kita boleh gunalah dekat sini. Okay, dan masukkan dekat situ. Dan boleh apply voucher tu dan check out. So, kita akan cuba check out. Okay, kalau check out dia ada banyak pilihan. Check out dengan Facebook login. Kena login or sign up Facebook. Kalau kepada new customer, boleh register account. Dan kepada pelanggan yang setia dengan Christy Ng, boleh masukkan email dan password. Dan kemudian login. So, kepada yang nak check billing details, delivery details, select delivery method apa semua untuk confirm order ke apa, boleh check juga dekat website dia ni. Website Christy Ng ni. Okay. Kat sini lah yang saya cakap rumit tu. Sebab kalau pelanggan baru kena buat buat account apa semua kan. Jadi kalau check out, dia akan keluar terus billing untuk kita bayar. Guna apa, guna bank mana apa semua, dia akan ada lah. So kat sini apa yang kita pernah suka untuk beli, dia akan keluar macam ni. Siapa yang new customer boleh register account, sama juga macam kita check out tadi. Lepas tu kepada returning customer, dia ada juga untuk dia isi email dengan password dia. So kat sini dalam card kita ada Janet mini porcelain badge tadi, harga dia RM149. Kalau nak view boleh view, kalau nak check out boleh check out. Okay. Lepas tu kat sini kita boleh login ataupun sign up kita punya account. Kat sini kita boleh search kita nak cari apa. Contohnya kita cari bag pergi pasar. Apa yang nama bag tu? Apa yang nama? Canvas ke? Canvas grocery bag. So kat sini boleh search. Dia juga ada ukuran, berapa ukuran bag tersebut, barang yang dijual tu, warna apa. Dia juga tulis ciri-ciri bag tu, waterproof ke, berapa kompartmen ke. So kalau yang bagus Christy Ng ni, dia akan tarik pelanggan dia guna macam, okay, warna bag ni warna beige kan. So dia akan dekat bawah ni dia cakap you may also be interested in warna-warna yang sama dengan yang kita search tadi kan. So kalau kita search bag lain pun, contoh warna coklat, dia akan bawah tu akan keluar warna coklat. So dekat sini dia boleh design bag, design your own, boleh custom made, and macam-macam ada dekat sini. Dan banyak collaboration Christy Ng dengan artis tempatan such as Mira Filzah, Shah Al Yahya, Shatila Melvin, Yuna Zarai, and banyak dia punya features dia dekat sini. So senanglah pelanggan nak cari, nak beli dengan Christy Ng ni. Okay, untuk soalan kedua, dia tanya, based on the type of product that I choose, how do I compare my experience between shopping on physical store and online store? So, saya jenis yang tak suka bawa cash keluar, pergi shopping ke, pergi mana ke, especially pergi mall lah. Saya tak suka bawa cash sebab saya ni adalah seorang yang pemboros. So, kalau saya ni adalah seorang yang pemboros. So, kalau saya keluar duit, saya akan habiskan duit tu. So saya akan bawa cash. Saya akan bawa kad debit pergi shopping mall dan saya akan beli apa yang patut je. Saya rasa worth it, saya akan beli. Okay. So pada pandangan saya lebih prefer online store sebab kita boleh berfikir dengan waras. Kita spend untuk apa? Kita spend berapa banyak? Kita beli apa? Kita boleh track kat situ. So kalau macam kita keluar, selalunya akan keluar beramai-ramai kan. So macam dia akan terpengaruh antara satu sama lain. Dia akan membeli produk yang kita masa keluar tu tak berniat pun nak beli produk tu, tapi bila keluar beramai-ramai dengan kawan-kawan ataupun keluarga, kita akan daripada tak nak beli tu jadi nak beli produk tu. Okay. So saya prefer online store daripada physical store. Lagi satu, kalau physical store, contoh kita masuk butik Christy Ng tu adalah bagi saya biasa. Maksudnya kalau kita pergi mall, butik Christy Ng tu adalah selalu orang keluar masuk.
sebab dia menawarkan harga yang agak berpatutan untuk rakyat Malaysia. So kalau contohnya berpenampilan biasa seperti saya masuk ke butik yang mahal seperti Louis Vuitton ataupun Christian Dior ke, dia akan macam dia macam pelik tau. Okay. Dan saya ada mendengar spekulasi rumor-rumor pasal butik-butik yang mahal ni. Contohnya seperti Louis Vuitton, kalau orang tu berpakaian biasa, dia takkan layan dengan sesungguhnya, dengan sincerenya. Dia punya ni lah, dia punya staff lah. Dia takkan layan elok-elok lah. Okay, dia akan macam dia tunjuk paling murah macam itulah, contoh-contoh. Okay, then itu akan menyebabkan pelanggan-pelanggan seperti saya yang berpakaian biasa dan juga orang biasa ni akan rasa rendah diri, akan rasa kurang keyakinan lah untuk masuk butik-butik seperti itu. Mungkin ada juga orang yang seperti saya berpakaian biasa dan juga di kalangan orang-orang biasa, tapi dia merupakan orang yang berduit. So dia juga boleh masuk ke butik tersebut, tapi sebabkan penampilan mereka, dia jadi kurang keyakinan diri tu. Itu maksud saya lah. Okay. So in conclusion, saya pilih online store lah daripada physical store. Okay. Okay, untuk soalan ketiga, soalan tanya what are the advantages and disadvantages shopping online that I experience. Okay, so disadvantages dia, okay, advantages dulu. Okay, advantages dia contohnya ada barang yang kita nak beli barang tu, okay, kita nak beli barang tu, tapi bila kita cari kat luar tak ada, dia ada dekat online je. So dah jimat kat situ duit minyak kita. So kita tak perlulah start engine keluar untuk cari barang tersebut kan, sebab dia boleh delivery dekat kita. Okay. Okay, seterusnya contohnya dalam satu, kita boleh track kita punya perbelanjaan dekat perbelanjaan kalau kita beli online. Contoh duit dalam account ada 100 je. So kita boleh macam limitkan okay, barang apa yang patut beli, barang apa yang tak patut beli. Okay. Kalau kita dah masukkan dalam kita punya wishing list ke ataupun card dekat website, so kita macam boleh budget lah kita punya budget kita nak beli berapa ringgit. Okay, contoh kalau macam saya akan beli baju, kalau saya nak beli baju sebulan sekali je boleh. Okay, dia macam budget limit kat situ lah. Boleh limitkan kita punya perbelanjaan lah. Okay, kalau kita pegang cash kan, kita pegang cash, kita pergi keluar kan, contoh mestilah kita akan standby duit banyak kan. Contoh dalam 200 ke, kita nak bayar bayar minyak, bayar parking kat mall mahal. Okay, lepas tu nanti jalan dekat mall tu banyak attraction kan, banyak attraction makanan lah, apalah, banyak kedai. Lepas tu daripada rumah fikir nak beli baju, sampai ke shopping mall bawa backpack untuk apa ni, daripada shopping mall tu lah. Sebab okay, dalam kepala ni terbayang dalam handbag ada sekian-sekian jumlah. So aku boleh beli tu, aku boleh beli ni, aku boleh beli tu. So macam dia jadi gila bayang ke, dia macam jika kena sampuk macam tu kan. Itulah, dia jadi tak terurus lah kalau kita shopping kat luar, dia jadi boros. Okay. Okay, seterusnya shopping online ni kebaikan dia adalah dia kebanyakannya lebih berbaloi lah daripada kita beli dekat luar kan, kita beli dekat physical store. Sebabnya online store ni biasanya dia akan banyak yang jual bundle. Contohnya macam dia akan buat promo 3 helai 100 contoh kan, tapi kat luar dia jual 100 kan, dah membazir kat situ. So jimat lah bagi saya berbelanja online ni. Okay, terusnya disadvantages dia, saya rasa saya selalu beli online. Macam saya cakap, saya selalu beli online. Okay, saya selalu beli online daripada beli dekat physical store. Jadinya saya tak pernah lagi kena scam, orang kata kena tipu. Order lain, barang sampai lain. Okay, tapi dalam 2 minggu 3 minggu lepas macam tu, saya mengalami situasi yang macam tu lah. Saya order barang dekat Watson, tapi yang barang yang sampai tu barang yang bukan saya order. So saya macam okay, I need to stop shopping online. Okay, disadvantages yang lain, saya rasa kalau macam orang yang tak boleh nak control dia punya pembelian online, contoh yang pemegang kad kredit ataupun dalam dia punya kad debit dia ada banyak sangat duit, dia bisnes apa tak tahu, dia akan jadi macam itulah, macam saya cakap, dia akan jadi macam boros lah. Dia akan jadi macam kena sampuk macam tu, nak beli tu, nak beli ni kan. So dia macam pembaziran lah kalau orang tak reti uruskan dia punya duit. Okay, yang seterusnya disadvantages dia kalau beli online, barang mungkin akan defect. Okay, kalau macam kita order barang
Okey, dari seller tu barang tu okey, sampai ke kita barang tu rosak. Sama ada seller tu tipu kita ataupun daripada courier yang telah merosakkan kita punya barang tu. So jadi macam pembaziran jugalah dekat situ. Kita nak beli barang tu sebab dah guna tapi sampai kat kita barang tu dah rosak. Bila kita nak refund, dia bukan salah seller tu. Okey. Ada juga seller yang tak bertanggungjawab, dia buat dang je, dia buat tak tahu je dengan dia punya apa ni, dengan masalah pengguna ni lah. Customer service dia teruk lah. Okey, saya suka okey. Okey, soalan keempat, bandingkan tawaran produk yang anda beli. Okey, saya suka soalan ni. Yang pertama, kualiti produk. Yang kedua, harga. Okey, dua benda ni saya sangat suka sebabnya saya student dan saya juga merupakan orang biasa-biasa je yang tak berapa nak berduit sangat. So, kedua benda ni sangat penting untuk menjaga kualiti produk tu murah tapi tahan lama. Berbaloi kan? Daripada kita beli produk yang mahal tapi dia tak tahan lama. So kita kena beli lagi, beli lagi, beli lagi dan di situ berlakunya pembaziran duit lah kat situ. Dan kalau kita tengok dekat Shopee barang dia berkualiti. Tapi bila kita beli kat luar, dia jadi macam kita pakai je dia dah hancur. Macam tu lah. Okay. Okey, seterusnya harga. Harga ni sangat penting sebab untuk student macam saya yang bercermat-cermat, okey. Harga tu kalau boleh nak yang paling murah tapi kualiti nak yang paling bagus. Itulah rakyat Malaysia. Okey. Semua orang lah macam tu kan. Dia akan nak harga yang paling murah tapi kualiti bagus. Tapi ada juga orang yang kalau boleh berapa pun harga barang tu dia yakin yang barang tu adalah barang yang berkualiti. So dia tak kisah nak spend berapa banyak sebab dia percaya yang kualiti barang tu adalah terbaik sebabkan harga dia macam tu. Okay. So seterusnya ciri laman web. Yang keempat, reka bentuk laman web. Yang kelima, kemudahan penggunaan laman web. Okay. Bandingkan. Saya lebih prefer barang tu berkualiti dan kalau boleh murah lah. Okay. Kalau macam ciri laman web tu macam tadi, okay, Christian Dior tu dia mahal. Tapi dia tak, laman web dia tu tak mesra pelanggan. Tak ada harga, lepas tu description dia pun agak kurang kan. So, saya tak berapa nak pandang benda tu tapi kalau untuk pelanggan-pelanggan baru mesti mereka macam mana nak beli ni macam tu. So, penting juga untuk pelanggan-pelanggan baru yang berminat nak beli. So, yang seterusnya reka bentuk laman web. Reka bentuk laman web tu bagi saya dia penting juga. Ada laman web yang macam hamba je. Dia macam tekan satu tu je. Dia macam tak mesra pengguna lah. So dia macam laman web dia pun tak ada dekor, tak ada macam interface yang memudahkan pelanggan, tak ada macam features yang apa, yang pelanggan tengok tu terus macam okay nak beli produk ni sebab dia punya design website dia dah nampak dia macam high standard, macam ada standard dia. Okay, yang seterusnya kemudahan penggunaan laman web. Okay, yang ni penting juga. Contohnya macam tadi lah, kalau dia tak ada details yang cukup, pelanggan akan macam curious, dia macam tertanya-tanya berapa harga barang tu, macam mana kualiti dia guna jenis kain apa, dia guna material apa kan. Lepas tu dia punya size dia berapa, dia punya keluasan dia berapa, apa semua. So dia macam kalau website tu jenis user friendly, dia sangat-sangat memudahkan pelanggan untuk membeli dan dia juga akan meningkatkan sale company tu lah. Kalau website dia jenis yang yang masih tak lengkap tu kan, dia jadi macam okay, pelanggan pun macam tak berminat dah nak beli. Dia macam dia ni nak kasi aku beli ke tak macam tu lah. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ni dan stay safe. Okay, thank you.